Kes gangguan seksual di Malaysia tidak asing lagi bagi rakyatnya. Hal ini dikatakan demikian kerana isu gangguan seksual di Malaysia ini semakin berleluasa. Dan lebih menyedihkan lagi apabila mangsa gangguan seksual ini bukan sahaja terdiri daripada golongan dewasa, malah kanak-kanak yang belum cukup mengenal dunia turut menjadi mangsa. Gangguan seksual juga boleh berlaku melalui internet, contohnya menghantar gambar-gambar atau mesej yang berunsurkan lucah di media sosial. Akibat daripada berleluasanya gangguan seksual ini, manusia mula menormalisasikan perbuatan terkutuk ini dengan menyatakan ianya merupakan lumrah kehidupan apabila diganggu sedemikian. Malangnya tiada seorang pun manusia yang waras di muka bumi ini yang akan meminta kepada sesuatu yang boleh memberikan trauma dan kesan yang buruk kepada mental seseorang. Sepanjang COVID-19 ini, media tanpa gagal melaporkan kes-kes gangguan seksual yang kian meningkat di seluruh Malaysia. Faktor-faktor gangguan seksual. Monalisha Farhani dan Azizan Morshidi menyatakan dalam artikel mereka pada 2017 bahawa antara faktor terjadinya gangguan seksual ini adalah disebabkan oleh personaliti dan pemakaian si mangsa yang menyebabkan keinginan lelaki membuat-buat terhadap mangsa. Pemilikan puasa juga boleh menjadi punca kepada gangguan seksual. Mengikut teori organisasi pula, struktur organisasi syarikat yang biasanya menempatkan lelaki dalam kedudukan yang lebih berautoriti daripada wanita menyebabkan mereka lebih cenderung untuk menyalahgunakan kuasa mereka untuk melakukan apa sahaja terhadap pekerja bawahannya, terutama kepada pekerja wanita. Seterusnya, faktor kepada gangguan seksual ini adalah para pemangsa, tidak kira lelaki atau wanita, gagal menahan diri dan nafsunya dari berbuat perkara sedemikian. Setiap insan yang bernyawa sudah pasti mempunyai nafsu yang dikurniakan oleh Tuhan, maka menjadi tanggungjawab manusia itu sendiri untuk menjaga nafsu agar tidak terdorong ke arah kegelapan dan kemaksiatan. Baiklah, untuk faktor yang seterusnya pula adalah kebebasan internet. Kebebasan internet yang menyediakan bahan lucah turut menyumbang kepada gangguan seksual. Internet pada masa kini amat mudah untuk diakses oleh pelbagai peringkat umur. Ini boleh menyebabkan bahan lucah yang dilihat tersebut menjadi sebati dalam diri sendiri dan akan dianggap sebagai perkara yang normal dalam kehidupan seharian. Tanpa tersedar, perbuatan tersebut merupakan salah satu daripada puncanya gangguan seksual. Yang kedua pula adalah menormalisasikan gangguan seksual. Di sini masyarakat yang menormalisasikan gangguan seksual ini akan menyebabkan mangsa tidak berani dan tidak yakin untuk merendahkan perbuatan gangguan seksual daripada si pemangsa. Ramai orang yang membuat laporan polis di balai polis mengenai gangguan seksual tersebut. Akhirnya mereka akan dipersendakan atau dipersalahkan kembali oleh pihak polis kerana kecuaian mereka sendiri. Dan yang terakhir pula adalah perbuatan menyalahkan mangsa. Perbuatan ini sememangnya perlu dihentikan kerana akan menyebabkan mangsa berasa tidak yakin untuk membuat sebarang laporan dan untuk mempertahankan diri. Kerana perbuatan ini amat tidak bermoral. Masyarakat kini yang sering menormalisasikan gangguan seksual ini juga tanpa sedar telah menyumbang kepada kes-kes gangguan seksual yang semakin hari bertambah. Okey, baiklah, kita akan masuk pula kepada kesan gangguan seksual di Malaysia kepada mangsa. Portal rasmi Malaysia Health, Kementerian Kesihatan Malaysia telah menggariskan kesan gangguan seksual ini kepada mangsa. Antaranya adalah secara psikologi di mana kejadian yang terjadi boleh menjatuhkan motivasi mangsa di mana contohnya mangsa tidak lagi bermotivasi dan berminat untuk melakukan sesuatu perkara termasuk dirinya sendiri. Mangsa juga cenderung untuk mendapat depresi yang mana boleh membawa kepada kes pembunuhan diri. Dari segi emosi pula, mangsa berasa malu dengan masyarakat yang memandang serong kepada mereka hanya kerana mereka sudah disentuh. Hal ini juga boleh menyumbang kepada mangsa mengapa mangsa ini memilih untuk berdiam diri dan tidak membuat laporan tentang gangguan seksual yang dihadapinya. Sebagai masyarakat yang prihatin, nasib mangsa perlu dibela
dan diberi perhatian serta memahami perspektif mereka sebagai mangsa gangguan seksual dengan tidak menyalahkan mangsa. Cadangan langkah pencegahan gangguan seksual. Yang pertama adalah antara langkah-langkah pencegahan yang boleh diambil untuk membasmi kes gangguan seksual ialah dengan melaksanakan pendidikan seksual di Malaysia. Memandangkan kes gangguan seksual ini semakin tidak terkawal dan mangsanya sendiri tidak mengenal usia, adalah penting pendidikan seksual ini diajarkan kepada kanak-kanak untuk diberikan pendedahan awal. Walaupun pendidikan seksual ini dianggap sesuatu perkara yang sangat-sangat sensitif di Malaysia, namun kebaikannya tidak dapat disangkal lagi. Pendidikan seksual komprehensif ataupun dipanggil sebagai Comprehensive Sexuality Education juga perlu didedahkan kepada kanak-kanak agar mereka semua dapat membezakan di antara perlakuan yang betul ataupun yang salah. Malah, pendidikan seksual ini hanya membendung masalah di masa hadapan, sebagai contoh seks rambang, kehamilan anak luar nikah, juga salah laku seksual terhadap kanak-kanak ataupun dipanggil sebagai child grooming. Antara cadangan yang dapat saya berikan kepada anda semua adalah memberikan pengajaran kepada anak-anak tentang bahagian sulit pada tubuh badan manusia dan mengajarkan kepada mereka bahawa bahagian sulit ini merupakan bahagian peribadi mereka yang perlu dijaga dengan sebaik-baiknya. Ibu bapa pula perlu mendidik anak-anak mereka agar tidak berasa dengan mereka dan supaya mereka ini dapat memaklumkan kepada ibu bapa mereka sendiri jika terdapat pihak lain yang cuba melakukan perkara-perkara yang membuatkan anak-anak mereka berasa tidak selesa ataupun kekok. Selain itu, semua pihak perlu menjalankan tanggungjawab masing-masing bagi mengelakkan gangguan seksual ini makin berterusan. Para lelaki juga perlu mendudukkan pandangan dan menjaga tingkah laku mereka, percakapan mereka yang boleh membuatkan orang lain berasa tidak selesa apabila bersama mereka. Para wanita pula perlu berusaha menjaga diri dengan menutup aurat mereka, elakkan daripada halwat dan berjaga pandangan mereka. Isu gangguan seksual ini boleh dielakkan sekiranya semua individu mempunyai rasa hormat yang tinggi terhadap masing-masing dan juga mereka ini mempunyai rasa hormat terhadap diri mereka sendiri. Manusia perlu berusaha menjaga kehormatan diri ini akan lebih berhati-hati pada masa akan datang tentang apa yang keluar daripada mulut mereka dan apa yang dilakukan oleh segala tubuh badan gerak-geri mereka. Sekian, terima kasih. Bagaimana mangsa gangguan seksual boleh mendapatkan bantuan? Laman Sesawang Women's Center for Change telah menerangkan tentang tindakan yang boleh diambil sekiranya terdapat gangguan seksual yang berlaku. Sebagai contoh, jika terdapat gangguan seksual yang berlaku di tempat kerja, pihak tersebut boleh diajukan kepada pihak majikan agar tindakan dapat diambil dengan segera. Sekiranya tiada sebarang tindakan yang diambil oleh majikan, mangsa juga boleh mendapatkan pertolongan daripada pihak luar. Sebagai contoh, membuat aduan kepada jabatan buruh di negeri masing-masing, membuat laporan polis dan mangsa juga berkemungkinan untuk menyaman pengganggu dengan memfailkan saman sivil terhadap pelaku di bawah keadaan-keadaan yang tertentu. Walau bagaimanapun, tiada undang-undang tertentu mengenai gangguan seksual ini. Namun pihak polis boleh menangani situasi gangguan seksual ini melalui beberapa kanun. Contohnya di bawah Seksyen 354 dengan atau penggunaan pasukan jenayah dengan niat untuk mengganggu kesopanan, di bawah Seksyen 377D penghinaan kepada kesopanan dan di bawah Seksyen 509 perkataan atau gerak isyarat yang bertujuan untuk menghina kesederhanaan seseorang. Selain itu, mangsa perlu berani tampil untuk membuat laporan polis supaya pelaku dapat dibawa ke muka pengadilan. Amatlah difahami sekiranya mangsa berasa takut dan malu untuk membuat laporan polis. Namun, hanya dengan cara ini pelakuan gangguan seksual dapat dihentikan dan diambil tindakan daripada terus berterusan. Semua pihak mestilah bertanggungjawab dalam membanteras gangguan seksual ini daripada terus berleluasa. Akhir kata kepada rakyat Malaysia, adalah penting bagi semua lapisan masyarakat untuk saling menghormati dan menjaga kehormatan diri sendiri dan orang sekeliling. Kerana Malaysia merupakan negara yang terdiri daripada masyarakat yang berbilang kaum dan agama. Diharapkan juga pihak berkuasa dalam negara Malaysia dapat melaksanakan hukuman yang setimpal buat pelaku-pelaku gangguan seksual supaya masalah ini dapat dibendung.